Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada pagi ini begitu panjang lebar memberikan kata aluan. Yang kita kasih seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Majlis Hal Ehwal Agama Islam Terengganu yang telah pun disebut namanya oleh pengurusi majlis. Sekalian debrief kehormat, kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, muslimin muslimat yang berada di auditorium yang begini indah di Pejabat Agama Terengganu, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah yang selalu memberi izin kepada kita melakukan kebaikan, insya-Allah, dan alhamdulillah sekali lagi kita diizinkan Allah pagi ini buat satu lagi amal kebajikan, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan berhimpun ramai kita pagi ini menarik rahmat dan barakah daripada sisinya. Kita harapkan sangat apa yang kita buat tiap-tiap hari, tiap-tiap malam ini menjadi amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia dan menjadi harta yang berguna untuk kita bawa beramai-ramai ketika dipanggil bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi slot kita pada pagi ini menjawab persoalan-persoalan agama. Soalan yang ada atas meja saya ni ada 36 soalan. Kita kena jawab ringkas sejam setengah saja. Sebab kalau jawab panjang lebar macam Datuk Mufti kita jawab, mungkin kita akan selesai pada gaya ketiga ni. Baik, terdahulu kita ucapkan jutaan terima kasih kepada yang bertanya ni lah. Kerana sebenarnya dia lah yang bertanya paling banyak dapat pahala, bukan yang menjawab. Sebab dia bertanya, kita mendapat pengetahuan. Kalau kita tengok Al-Quran, hadis penuh dengan soal dan jawab. Dalam Quran contohnya banyak. Ada Allah tanya Nabi, Nabi tanya Allah, Allah tanya malaikat, malaikat tanya Allah, malaikat tanya Nabi, Nabi tanya Nabi, Nabi tanya malaikat, Nabi tanya umat, umat sama umat bertanya-tanya. Penuh dengan soal dan jawab. Kebanyakan agama kita tersimpul daripada soal dan jawab. Kita dapat kehidupan yang terbaik daripada soal jawab tersebut. Soalan yang pertama, apakah uzur yang dibenarkan meninggalkan puasa Ramadan dan bagaimanakah cara untuk menggantikannya? Ni tak ada Allah nak tanya ni. Dah jawab agama tanya lagi gini. Tu kita tanya PA tu, dia tu Jabatan Hal Ehwal Agama suruh tazkirah. Bagi tazkirah pun dia ustaz berderu situ. Nampak dia tu biar anak juga dah biar gilah. Kita nak kabar pun segang. Tempat orang mengaji belaka dah sini. Baiklah, tak apalah. Uzur apa dia kata boleh meninggalkan puasa Ramadan dan bagaimana cara nak gantikannya. Baik. Dia indahnya Islam ini bila diwajibkan kita buat sesuatu perkara, sekadar mana yang kita boleh buat. Fa'alu fa'tuhu mas tata'tum. Nabi kata membuat mas tata'tum. Sekadar mu boleh buat. Itu dia kata inna din yusrun. Agama kita cukup mudah. Salli qa'imah. Semayang berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idah. Tak larap berdiri, semayang duduk. Jadi puasa pun begitu juga rupanya. Diwajibkan puasa. Begini kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana umat yang dulu. Tak, beberapa hari dalam bulan Ramadan sahaja. Bulan lain tak wajib. Jadi nak khabar indahnya dan mudahnya agama Islam itu, awal-awal dia khabar dah. Ayyaman ma'dudat. Situ uzur dah situ. Bukan setahun. 12 bulan ni bukan setahun. Puasa ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang terbilang saja. Mana Ramadan saja. 11 bulan lagi boleh makan, boleh minum. Situ yusrun. Yuridullahu bikumul yusra. Allah nak suruh mudah. Tanda mudah ni awal lagi dah. Bukan 12 bulan puasa. Sebulan je. Sebulan tu pula siang saja puasa, malam tak moreh. Penuh kat permulaan malam-malam tak? Biarlah nega. Boleh ekonomi orang Islam kita. Baik. Maka Allah sambung pula lepas tu, bukan kata wajib saja.
gitu saja. Faman kana minkum marida aw ala safar. Barang siapa di kalangan kamu datang bulan Ramadan, dia ini sakit. Fa'idatu min ayyamin ukhar. Bila sakit, boleh tidak berpuasa. Dan kalau tak berpuasa lagu mana? Qadha lah selepas raya. Mana pada hari yang lain, bilangan yang kamu tinggal. Jadi, kalau ditanya sini, apa uzur boleh meninggalkan puasa, boleh berbuka, sakit. Nampak? Tak kira dia sakit, dia mengandung ke tak mengandung, boleh berbuka. Jangan kita duduk tengok, kerana dia hamil je, baru boleh buka. Mu tak mengandung, tak boleh buka. Tak, bila sakit, boleh berbuka. Bila sakit, daripada awal, sebelum imsak lagi, kalau dah sakit, boleh tidak berpuasa. Kalau paginya berpuasa, pukul 11 baru sakit, boleh berbuka. Sakit lagu mana tu? Dr. Wahbah Zuhaili sebut, dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, sakit yang tak tertanggung. Sakit berat lah. Umpamanya sakit gastrik, dia kena makan, tak makan jadi mutah. Atau kena makan ubat pun sakit juga. Sakit jantung, dia kena makan 6 jam sekali. Menyebabkan dia tidak ada ruang untuk berpuasa. Pun terlibat dengan sakit. Siapa suruh makan ubat? Nabi sebut, tadawau. Kalau sakit, berubat. Tiba-tiba bulan Ramadan, tadawau juga, berubat juga. Kerana apa? Kerana membiarkan kita tak makan ubat, tidak berusaha, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan sengaja kamu rosakkan diri kamu. Maka berubat. Nak berubat tengah puasa. Langgar juga pasal Nabi suruh berubat, kita tidak ada pilihan. Faman yaqtura ghairu baghi. Barang siapa yang masuk pada situasi, tak boleh nak pilih dah, kena makan ubat. Makanlah ubat, batal puasa, tidak berdosa. Tapi jangan sakit yang ringan. Dia kata, aku tengok mu 7 hari dah tak puasa. Buat apa? Jerawat. Naik jerawat, ya bukan puasa boleh ada. Tak boleh lah. Hari ke-5 Ramadan, insiden motornya tepuh depan jabat agama, tepuh di bank, patah kaki. Sakit tangan, ada masuk hospital 3 hari, tak gerak nak puasa. Sakit sangat. Itulah maksudnya. Faman kana minkum marida. Sampai Allah ulang sekali lagi ayat tu tak. Faman kana minkum marida. Lepas tu ulang lagi ayat. Siapa yang sakit? Fa'idatu min ayyamin ukhar. Boleh tidak puasa. Berapa hari tinggal? 8 hari. Qadha lepas raya. Bila hari pertama start boleh qadhanya? 2 Syawal. Cara mana nak qadha? Mudah sangat. Sama macam puasa Ramadan. Jangan buka pukul 11 pagi. Buka garik juga. Dah niat mudah. Aku berniat qadha puasa Ramadan esok hari. Sudah memadai. Tak? Kalau orang yang tak mampu puasa, tak wajib qadha. Dia tak mampu puasa, tak wajib qadha. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan atas golongan yang memang tak gerak dah nak puasa. 90 dah umur, jalan pun gogeh. Tak gerak nak puasa. Tak puasa 30 hari. Lepas tu qadha, tak qadha juga. Maknanya fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah, beri kepada orang miskin. 30 hari, 30 fidyah. 5 hari, 5 fidyah. Atau dia muda lagi, baru 17. Tapi kena penyakit saraf. Jenis tak bermain, tak larat. Sama macam orang yang tak ada kekuatan langsung pun boleh berbuka. Jadi mudah. Yang tak bolehnya, geng supir hitang. Boleh ada tegom mega. Duduk belakang kek besar tu, berok bahan si ukur tengah hari. Orang ingat jogging. Apakah hukum status puasa orang yang ada gangguan mental seperti bipolar, skizofrenia, yang mana gangguan itu datang sekali sekala? Jawabnya, kalau sekali sekala, dia termasuk sakit biasa saja yang menyebabkan batal puasanya bukan dengan kehendak dia. Bukan dia yang jenis nak ponting puasa dengan sebab penyakit. Maka dia ada tak hari yang dia sembuh? Ada. Panggil al-mardal ladzi yurja bur'uhu. Orang yang jenis sakit ini yang ada harapan sembuh. Maka dia ni kena qadha. Soalan seterusnya, atlet sukan bertanding mengharumkan nama negeri. Adakah boleh meninggalkan puasa Ramadan? Kalau zaman sekarang ni orang tak tinggal dah puasa. Pasal apa? Yang dapat gold medal tu semua puasa. Nampak? 2 orang pemain apa benda ni EPL England pun berpuasa. Harga dia 20 juta euro. Kita main makan HP dah puasa dah. Lagi. Nampak? Dan kalau 20 juta euro main di EPL Liga England, masih boleh berpuasa, apa alasan kita?
Tahu tak? 20 juta euro bawah. Kali 4.8. Nah. Jadi rasanya boleh berpuasa je. Cuma saja kita buat alasan tak? Boleh. Kalau apa? Yang menang-menang medal yang tinggi, pemain basketball 3 orang sekarang dalam top ranking 1 juta sebulan gaji di Amerika basketball. Basketball ni, tak ranking NBA 3 orang Islam pun berpuasa. Tu tak tahu berapa juta seorang gaji pun. Masih boleh berpuasa. Yang sebenarnya puasa ini dia tidak menghalang apa pun melainkan orang yang sakit. Soalan seterusnya. Orang yang kerja berat seperti buruh binaan gaji hari demi menyara keluarga, boleh tak puasa? Banyak tak berpuasa gini. Kalau jawab boleh, tak angkat. Dia begini. Dia puasa ni kalau orang yang bekerja berat, sebenarnya dia boleh berbuka. Tapi dimulakan dengan berpuasa. Dimulakan dengan berpuasa sampai pada masa dia bekerja dan tak boleh berhenti. Kalau berhenti, rosaklah harta dia. Kalau berhenti, jadi memudaratkan akan projek selepas itu. Kalau berhenti, menyebabkan jadi tak boleh dibuat pada waktu malam atau selepas Syawal, maka boleh berbuka. Bila? Ketika tak tahan dah. Nampak? Kita yang berlaku sekarang, kita tengok bawa lori tu, beg pagi tu, dah puasa dah. Padahal dia wajib berpuasa dahulu. Ni tengok muka ni, muka ke laut kalau dia. Dia duduk kat Droblis pagi. Pukul 7 suku tengok mutu ke laut, kat ceruk tu beg gede. Duduk atas luang tu, isap okok dah. Nampak? Patutnya masih dia terik pukak kat gigi pukul 3 petang. Terik tak larat sangat tak? Boleh berbuka. Baru betul ulama fiqh kata, tak. Bang muka Kuala buka dah. Dah lah pakai spender saja duduk tak buka 3-4 ekor. Ini masalah. Tak betul. Cara bukan tak boleh. Dia boleh buka. Tapi syarat dia kena betul. Kita mulakan dengan berpuasa sampai masa kita tak boleh lagi nak meneruskan kerja kerana puasa. Itu baru betul. Soalan seterusnya. Adakah dibolehkan berenang ketika berpuasa seperti atlet perenang atau orang memang kerjanya dengan menyelam di dalam air? Nak buka pula sekali lagi. Ada diver sini? Ada tak? Baik. Dia sebenarnya tak ada masalah. Kita kena faham. Bukan makna mandi batal puasa. Berenang batal puasa. Menyelam batal puasa. Tak. Apa-apa aktiviti yang boleh persentihnya tinggi boleh membatalkan puasa tapi tak batal. Semua tu makruh. Bermula dengan perbuatan istinsyak. Nabi kata barang siapa yang berpuasa, kemudian diistinsyak. Masukkan air ke hidung, masukkan air ke mulut, matmadah. Kerana wuduk. Nabi kata jangan nebeng. Nampak? Apa tu? Kerana masukkan air dalam mulut tak batal. Dan siapa tujuan apa? Kerana sunnah, iaitu berkomor pada ketika wuduk. Masukkan air ke hidung pun dikira membersihkan hidung. La tubaligh, jangan nebeng. Bapa jangan nebeng? Sebab takut-takut masuk air. Jadi menjaga puasa. Nampak? Jadi hadis-hadis berkata kalau muka molek, kalau musa masuk air ke hidung buat molek biar tubik habis kotoran. Illa antakuna shaimah, melainkan kamu sedang puasa. Maksudnya kalau istisna di situ, kalau kamu sedang puasa, jangan buat sangat, takut masuk air. Begitulah dengan mandi. Mandi mana? Jenis boleh jaga tak masuk air. Mandi belah cacang. Kalau debung terjunlah kalau takut-takut masuk air, makruh kata ulama. Begitu juga dengan berenang. Berenang itu kalau berenang biasa-biasa taklah makruh. Tapi kalau siapa menyelam, makruh kata ulama. Dan kalau menyelam, hak mana batal diver? Yang jenis telang air. Telang air dia kan dahaga tak? Kita menyelam kalau guna tank, guna oksigen, kan kita guna copong dalam mulut. Yang kita sedut tu oksigen. Biasanya dia masuk sedikit air. Nampak? Akan masuk sedikit air. Kalau tak masuk, tak batal. Kalau masuk, batal. Dia gitu kaedah dia. Benar tak ada masalah. Tapi mu jaga jangan batal. Cuma persentih dia tinggi, boleh jadi batal itu lebih tinggi. Mungkin 70%.
ada 30% tak batal. Nah, jadi makruh ulama kata. Bukan ulama kata menyelang batal. Dah. Nah, macam orang peluk bini yang bulan puasa. Nah, hukumnya makruh. Nah, makruh. Ini peluk laki dia. Bulan lain tak peluk. Nampak tak? Dah buat apa makruh? Makruh kerana memang tak keluar mani. Dah kalau peluk memang keluar mani. Haram peluk. Nah, sebab berseronok itu kan juga kita disuruh imsak. Imsak itu menahan diri bukan dari makan minum saja. Menunaikan kehendak syahwah pada siang hari Ramadan. Soalan seterusnya. Orang yang tinggal di negara siangnya seperti Norway, Greenland, Finland, waktu siangnya sekitar 20 jam. Bagaimana pula dengan tempoh puasanya? Dia duduk kat Ipswich, tanya Pak Norway. Biarlah dah boleh tanya tau. Bagus. Tanyalah apa pun tanya, Mek. Jangan tanya Azabul Kahfi tu dah. Nah. Baik. Kalau dia duduk di negara yang jauh, yang matahari dia tu berpusing ke tepi. Contohnya di Skandinavia. Ni Skandinavia ni dipanggil negara Skandinavia. Negara itu ialah Norway, Finland dan Sweden. Yang bawah dia tu kurang sedikit. Jadi kalaulah kata ulama, jikalau kita duduk di negara yang pada adatnya tidak tertahan untuk menanggung puasa kerana panjang siang harinya, maka boleh kita taklid pada waktu berbuka negara yang di selatan sedikit. Ini kita tengok dalam fatwa Mufti Mesir, fatwa Baitul Maqdis, dalam fatwa Mufti Jordan. Contoh kita duduk di Norway, 27 jam. Contoh. Okey, bab matahari kita ni duduk tengah khatulistiwa. Kalau Norway ni atas ni matahari ikut birai. Kalau dia musim gini dia ada malang. Kalau musim ikut birai ni ikut birai mu ada mo. Main 2 hari tak turun kita hari. Tinggal kau kering kita puasa. Nampak tak? Jadi kalau sampai kepada adatnya maghrib itu tak tertanggung oleh manusia untuk berpuasa, hendaklah ditaklid akan waktu berbuka negara yang lebih selatan sedikit. Kalau Sweden, Norway, Finland, selatannya Belanda, selatannya Denmark, selatannya Belarus, selatannya Poland. Jadi kalau Poland 16 jam, dia 24 jam, boleh taklid. Tapi kalau yang pada adatnya boleh menanggung, 20 jam pun 20 jam lah, tak boleh ikut negara lain. Di kaedah dia begitu je. Apakah hukum puasa dengan makanan yang tidak halal buat berbuka? Boleh? Dia buka dengan bak kutih. Buka makan yang haram boleh? Boleh, dosa. Mu tanya boleh dosa lah. Kan bersuruh berpuasa tu apa tujuan? La'allakum tattaqun. La'alla tu tidak mudah-mudahan dah. Kalau Allah kata garanti dah. Kalau mu ikut aku suruh puasa, mu puasa kerana aku sungguh, la'allakum tattaqun, tidak mudah-mudahan dah. Garanti menjadi orang yang bertakwa. Tiba-tiba buka dengan makanan yang haram. Dia curi lepak pisang hak jiran dia di hotel. Pelik tu puak bola kocek dia. Tak boleh. Kita tak buka puasa. Buka puasa tu kan ibadah. Kalau jenis hak adat saja pun kalau yang haram tu kan berdosa. Makan. Ini pula beribadah. Buka puasa tu ibadah. Satu ibadah. Dikira ibadah di sisi Allah. Kita beribadah dengan benda yang haram. Allah. Berat kita. Macam kita pergi Mekah buat ibadah. Tapi biti curi yak saka. Lepas tu orang pindah dekat anak dara yang lebah bahan lipok dara. Malah pula ada pergi Mekah melotor. Bila melotor tu kejut datang. Hei, tak berdiri petongok. Faham lagi? Kejut datang. Lama diri petongok dia kata. Dia kata, mu teranum tu tipu saka orang. Mari sini petong aku apa. Mu tu aku dah. Jadi hati-hatilah. Tak bulan puasa saja, kadang bulan-bulan lain nak orang puang. Orang puang tu jaga sikit. Pakai comel tapi curi. Bukan hak jabat agama lah, maidang. Ada bagi Allah. Mahkamah lah, mahkamah. Tak orang puang, dia tengok dia pergi makan kenduri. Dia makan kenduri, pakai lawa-lawa. Tudung bawah tu, khisi, tudung gigi, macam-macam tudung. Gedek, mulut bicu pun semua. Lepas salam dengan mumah pengating,
Balik dulu deh, Cik Yang deh. Anak nak sekolah balik lagi. Ha, dah apalah. Tubik yang bahan lauk. Ubuh kat kita serajuk. Disuruh tukang jaga lauk, ubuh lauk. Dia tak minta izin tuan rumah. Haram. Main, pakai lawa. Nampak dengan ni, sulang mengang ni. Jangan main. Nampak, pakai kening sulang. Nah, nampak tak? Tapi curi. Ha, tak boleh. Dia kena minta izin Mek Yang kita nak balik dah duduk bewah hari ni kita dak nanak dah bagi anak makan nasi tak ada aku nak minta kok mau lauk boleh 2-3 orang makan. Orang kata ambil dengan kawan-kawan. Bang. Kita pun alu panggil bank akak dengan kawan. Halal. Dah tuan rumah ke apa dah? Ha ni ramai curi. Tak? Ha. Tak sungguh betul tak? Jadi dia tuan rumah tak izin, patut minta izin. Ha, jadi tak tukar ubuh tu orang suruh ubuh ke? Dengan lauk, dengan daging, dengan itu, dengan ini. Nah, ha, tu orang puang. Orang lelaki mana pula? Lelaki curi juga. Ha, lelaki luar tu. Ha, dia duduk makan, dia tengok orang nak balik, boleh telur. Orang nak balik, boleh telur. Dia tengok, lah, bola tong ni telur. Dia pergi duduk dekat tong, ambil sutir, bola poket. Ada juga jenis gitu. Nampak? Ambil telur dulu, bola poket. Lagi nak balik, boleh pula sutir telur. Nampak? Ha, sutir hak curi, sutir hak halal. Melenggang balik pak utir telur. Dah. Jangan suka. Jadi bila kita berbuka, perbuatan kita tu maksiat. Lepas tu masuk pula dalam perut, jadi darah daging. Dalam dunia la tuqbalu salatu hadikum fi jawfihi haram. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak diterima solat kamu dalam perut dia ada makan hak haram tadi. Ha, tu dunia. Akhirat jeng. Nabi kata kulullah min nabata min suhtin fannaru aulabi. Nah, tiap-tiap badan yang duduk isi dengan makanan yang haram go to hell. Nah, layak dengan neraka. Melainkan Allah ampunkan dia. Jadi hati-hatilah. Bukan kata makan dengan buka yang haram. Makan banyak pun dilarang syarak. Nah, buka doa-doa lalu siapa penuh meja ni. Tahu apa penuh. Meja bukan kecil macam meja snooker. Siapa dak muat ni belacang buat tanah. Icah tanah. Ada lagi ada. Dah. Cuba maidang juga dalam jabat agama. Apa hukum laki-laki terawih di rumah dan kawan lain terawih di masjid? Baik. Duk balah mola dapat Ramadan balah terawih. Tak balah orang aak balah selawat. Padahal pakat uak jadi guana. Tak boleh belaka, molek belaka. Rasulullah SAW keluar malam pertama, orang pun pakat ikut. Malam kedua orang tunggu dah. Nabi keluar makin ramai. Malam ketiga ada riwayat malam ketiga keluar lagi, ada riwayat malam ketiga tak keluar dah. Dan Nabi kata aku tahu mu tunggu ramai semalam. Cuma sengaja aku tak keluar. Semayang di rumah lah maksudnya. Takut diperdukan. Mudah agak pula. Jadi perdu semayang tarawih. Jadi menunjukkan kata ulama. Semayang tarawih ini boleh di rumah. Boleh di mana saja. Buat di Jabat boleh. Tepi laut pun boleh. Camping atas gunung pun boleh. Nak di mana-mana. Cuma nisbah afdal di mana? Afdalnya semua benda afdal di masjid. Kerana apa? Kerana Nabi kata khairul buq'ati fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi ini masjid lah. Jadi kalau membuat di masjid itu afdal. Melainkan ketika kita musafir. Duduk bermukim afdalnya di masjid. Tapi siapa semayang di rumah hukumnya boleh. Tak usah duduk balah lah. Biar ke dia nak semayang di rumah tarawih. Tak, dia selesa semayang di rumah. Nak orang yang kerja jual ni bulan Ramadan ni laku dia pelik tak macam bulan lain. Jadi turun pukul 5 petang waktu turun barang kata gini. Pukul 12 malam baru siap. Dia kata tak boleh nak semayang tarawih dah. Pasal kita dapat di rumah pukul 12. Sipang kanopi pun semua pukul 12 dah. Habis dah sejik. Semayang di rumah. Dia kata boleh ke semayang di rumah? Apa tak tahu benda. Boleh lah semayang di rumah. Semayang seorang. Tak larat Ustaz. Pasal malam kerja dari pukul 5 petang sampai 12 malam. Tak larat semayang duduk. Semayang sunat ni kan. Duduk pun tak larat kau Ustaz. Tak larat semayang duduk tidur. Betul tak? Ala jambing tidur. Kaki hadap kiblat, berbatas sutik. Allahu Akbar niat semayang tarawih. Tidur pun tak larat. Tutup dengan kain putih macam Yasin. Baik mampu senang. Tak dapat tidur pun tak boleh. Apa benda ni.
Pitih banyak. Apakah hukum membaca Quran yang sangat laju tanpa mempedulikan hukum tajwid semata-mata untuk habiskan solat tarawih dengan cepat? Itu kena faham makna tarawih tu. Nampak? Tarawih ni tarwihah. Nampak? Maksudnya rehat. Tak kalut, tak gaduh, tidak terburu-buru, tidak laju-laju. Nah, tarawih tu rehat. Nah, sebab itulah kita tengok asal dalam kitab-kitab mana pun habis 4 rakaat berehat. Habis 4 rakaat berehat. Nah, ada yang berehat saja. Guna start pula, sambung balik. Boleh. Ada yang antara rehat itu dia tazkirah. Ada yang masa rehat itu dia berselawat. Ada yang masa rehat itu dia berzikir. Semuanya betul belaka. Tak payah baloh. Nah, ada surah dia tazkirah. 4 rakaat tazkirah. Surah tu tak ada tazkirah, ni selawat. Lepas tu hidup baloh dua. Padahal dua-dua tu kerja dengan Allah belaka. Selawat pun Allah bayar gaji. Tak, tazkirah pun Allah bayar gaji. Semua menuju ke syurga belaka. Tak, hidup balah apa. Duduk saja boleh. Habis 4 rakaat tu imam main kera dengan untuk bila. Ketuk pun tidak haram juga. Dia panggil berehat-rehat. Tak. Tapi kalau sangat. Kita tengok satu klip tu daripada Indonesia. Dia semayang 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, 7 minit. 7 minit 23 rakaat. Habis. Apa benda semayang gitu. Seorang sahabat Nabi. Sahabat lah. Dia semayang depan Nabi. Nabi tengok. Habis semayang, gigi kat Nabi. Kejut dia tengok. Oh, suka dia Nabi dalam sejid. Gigi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi jawab salam. Kemudian Nabi kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Mudah semayang dia tadi. Padahal dia semayang dah. Dia pun semayang semula. Habis tu, kum fasalli. Ada hadis yang lain. Farji'. Ulangi semula. Fa innaka lam tusalli. Mudah semayang. Yang tiga Nabi kata juga. Sama juga. Bangun semayang semula. Mudah semayang lagi. Dalah dia serenda. Dia kata setakat ni saya tahu tentang solat. Apa yang tak betul, tolong kau ajar. Nabi kata, kalau kamu dah habis baca Fatihah, summarka hatta tatma'inna raki'ah. Kamu rokok sampai tamak ninah dalam rokok. Nah, kalau kamu berdiri sampai tamak ninah, mu'tadi, biar berdiri itu dalam tamak ninah. Masjud hatta tatma'inna sajidah. Nah, kemudian bila kamu sujud, biar tamak ninah. Allahu Akbar hatta tatma'inna sajidah. Sehingga semua tulang-tulang kamu tidak bergerak ketika kamu di dalam keadaan sujud. Rupanya dia tak tamak ninah. Nah, padahal sahabat Nabi. Sahabat ke tak jumpa dengan Nabi? Sahabat, apa makna sahabat? Man laqiyan Nabi SAW fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Orang yang sempat bertemu dengan Nabi pada ketika Nabi masih hidup. Nah, dan dia beriman dengan Nabi. 3 syarat cukuplah ke dah? Sahabat. Sahabat lagi pun tak betul kalau tak mengaji. Apatah lagi kita tak sahabat. Tak mengaji. Itu duduk pada zaman paling barakah. Zaman paling berkat, zaman Nabi. Zaman paling banyak turun malaikat ke bumi, zaman Nabi. Zaman paling banyak diberi keampunan oleh Allah, zaman Nabi. Zaman paling banyak maknanya Allah beri rahmat ke atas muka bumi ini ketika ada Nabi. Dalam gitu, tak mengaji punya wasa, tak sah. Apatah lagi kita terkejar-kejar, laju. Nak pergi dua ni, tak tahu. Kelepak. Nah, 2 rakaat saja sudah memadai kalau kita buat betul. Allah bayar mahal pada dunia ni lagi. Rakaatani minal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar, sunat subuh kalau mu buat betul lah kata ulama. Allah bayar mahal pada bumi. Nah, dah tanam kisah ni dah 180,000, 200,000 seluk. Tapi 2 rakaat sunat subuh mahal pada bumi. Wa ma fiha, segala galian dalam bumi mahal lagi bayar 2 rakaat sunat. Nah, tapi dengan rukun dan syarat. Dia yang kalut sangat. Kadang-kadang kita tengok ada orang tua, dia semayang dia tua dah. Dia sujud Allahu Akbar tu, letak tu kepala tu. Macam ayam patut padi, akak lalu kepala dah. Dan Nabi kata, wala tangkun nakra. Jangan kamu seperti ayam yang mematuk padi. Ketuk, ketak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bau. Bacalah betul-betul. Tajwid. Tak baca macam qori. Qori ni ada 2. Satu qori, taranum, waktu tinggalkan. Jadi innalladzi ada satu waktu taranum. Qori dalam bab sembahyang ni, qori orang yang menyebut betul bacaan rukun qauli.
Walaupun suaranya tak sedap macam katok. Tapi betul. Itu qari. Mana orang yang baca betul. Baca betul tak apa dah. Tajwid dia. Nah. Kalau salah itu yang dimaafkan tak ada masalah. Dia kesalahan ni dia ada dua. Satu dipanggil lahan khafi, satu lahan jali. Lahan khafi ni benda yang dimaafkan. Nak sifat huruf itba' hamah tak cukup dan jahar tak cukup dan sebagainya, itu semua barang payah. Barang payah kita tak betul dimaafkan. Yang tak bolehnya lahan jali. Lahan jali ni nampak terang sangat tak betul. Tukar baris. Alhamdulillahi Rabbul Alamu. Mari tu bik duana pula gini. Itu tak betul. Nak. Tapi kadang-kadang tengok nak baca Yasin Yusuf Syabang. Nak jadi tiga juga. Nak jadi tiga juga, orang lain laju. Dia tak boleh. Lepas tu selerak tabuk habis hukum. Takut-takut haram. Bila haram boleh dosa. Gitu je. Saya dengar dalam satu keratan video seorang pengkuliah beritahu 2 rakaat yang pertama solat witir itu tak sah niat witir. Kena niat muqaddimah witir. Sebab katanya witir itu ganjil. Sedangkan 2 rakaat itu genap. Maka belawang di situ. Dalam pada itu, solat witir yang diselaraskan oleh Jakim. Usolli sunatal witri. Rak'atani lillahi ta'ala. Usolli sunatal witri. Rak'atani lillahi ta'ala. Jadi dan yang mana satu perlu diikut. Seperti saja aku solat 2 rakaat daripada witir kerana Allah Ta'ala. Atau saja aku solat muqaddimah witir kerana Allah Ta'ala. Niat bagaimana panduan Jakim hak manusia betul. Marah dia ni. Sebab tu kita suruh tanya tak? Alhamdulillah. Tukang tanya ni boleh pahala. Jadi kecoh baru ni viral. Tak boleh niat witir saja aku solat witir 2 rakaat. Tak sah. Sebab apa? Witir kan ganjil. Jadi mu kata solat witir 2 rakaat guna pula. Jadi tanaku. Gocoh dah situ tu. Pelawang. Aku solat sunat witir. Aku solat witir. Witir ganjil. 2 rakaat. Jadi kalau terjemah, aku solat ganjil 2 rakaat. Faham tak lagi? Situ je. Main dia. Yang betulnya, memang isu ini memang ada dibincangkan oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh. Panjang lebar. Jadi pandangan-pandangan itu ada pelbagai. Yang dikatakan tu betul juga. Ada beberapa orang asatizah sebut dalam video, dalam YouTube, dalam TikTok pun betul juga. Jadi daripada pandangan-pandangan fuqaha tadi, contoh-contoh niat, sebaiknya kita berniat aku semayang muqaddimah witir. Nampak sebut muqaddimah. Kalau awak sebut 2 rakaat, tidak ada perlawanan di situ. Aku semayang muqaddimah witir 2 rakaat. Tak apa. Kerana walaupun sebut 2 rakaat, tapi menunjukkan maksud muqaddimah. Mana ada 1 rakaat lagi yang menjadikan dia ganjil selepas ini. Okey? Jadi kenapa dibolehkan? Sebab ada sebut 2 rakaat. Sebab ada sebut muqaddimah. Jadi sahaja aku semayang witir muqaddimah. Atau sahaja aku semayang muqaddimah witir 2 rakaat. Boleh. Itu yang pertama, pandangan fuqaha. Pandangan yang kedua disebut sunat. Ini disebut juga oleh ulama-ulama. Dalam Tufah ada sebut, dalam apa benda ni, Nihayah Zain ada sebut, aku semayang sunat witir. Jadi memaksudkan maknanya melengkapkan rakaat menjadi ganjil selepas ini. Jadi aku semayang sunat witir 2 rakaat boleh. Okey. Yang dipertikaikan aku semayang witir 2 rakaat. Hak tu dipertikaikan. Walau bagaimanapun ada juga beberapa orang fuqaha mengatakan sah. Aku semayang witir 2 rakaat sah lagi. Mana khilaf ulama. Khilaf ulama ni rahmatun lil ummah. Nak meringankan bagi kita orang kampung, orang awam macam ni. Rupa-rupanya. Cuma kalau kita nak keluar pada khilaf, jangan kata aku semayang witir 2 rakaat. Faham? Kita katalah kena keluar pada khilaf itu lebih baik. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan ulama itu dia anggap perkara itu elok. Jadi kita keluar pada khilaf, kita kata mana? Aku semayang sunat witir muqaddimah. Aku semayang muqaddimah witir, aku semayang sunat witir 2 rakaat. Jadi yang dipertikaikan, aku semayang witir 2 rakaat. Faham? Kebanyakan fuqaha dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak betul niat seperti itu. Beberapa orang fuqaha mengatakan dibolehkan lagi. Jadi tidak ada isu qadha. Bah dilapah. Sebab apa? Sebab apa dia kata boleh? Walaupun aku sahaja aku semayang witir 2 rakaat, itu kan menunjukkan sesadah
Lepas ni baru selesai. Jadi kalau dia saja semayang witir 2 rakaat, lepas tu tak ada dah yang ganjil. Baru dak betul. Tiba-tiba ada pula serakaat lagi lepas salam yang ganjil. Maka melengkapkanlah 2+1 jadi ganjil juga. Kan luah kan tu. Soalan seterusnya. Masa nak salat tarawih ada yang sebut as-salah la ilaha illallah. Apakah maksud ayat ini? Hak gini balas kau. Tak ada arah dah. Nah, kadang-kadang kita duduk tengok ada gak penyakit beberapa orang asatizah ni. Dia suka cari hak pelik-pelik dalam kitab-kitab fiqh. Dia pun sebar. Bila sebar kan jadi terkejut habis. Terkejut dia hurai pula. Jadi nampak bisa dia. Ada juga penyakit itu Ustaz. Tak usah dah. Tak usah tunjuk bisa. Dia kita ngajar dah lah. Kita ni bukan ulama. Kita ni pergi ngaji Jordan, ngaji Maghribi, Tunisia, ngaji di pesantren Bogor, Sulawesi. Apa tujuan? Tujuannya sebab orang awam ni dia tak reti nak ambil kitab-kitab Arab ulama tu. Kita pergi belajar biar reti baca. Balik ke negara kita ambil ulama. Tolong siapa ke orang kampung. Ni kita balik, kita sendiri jadi ulama tu pula. Jadi kita pada pandangan saya, mupaya. Ini masalah di 10 asatizah, 10 hukum tu baik. Jadi gini. As-salatu la ilaha illallah ini ada maknanya. Ada maknanya. Jabat agama tu baik lama. Tahun 71. Dia tengok, dia cek balik. Nampak anak buku Jabat Agama tahun 71 Terengganu. As-salatu la ilaha illallah. Maknanya bermula solat ini. Ya, solat ni kita nak kerja ni. Lepas tu kita sambung sepatutnya. La ilaha illallah itu suku. Patutnya asalnya begini. As-salah. La ilaha illallah. Tapi sekarang dewasa. As-salatu la ilaha illallah. Itu jadi i'rab, jadi gamang. Patutnya as-salah, hadhihi salah atau as-salatu hadhihi. Sama ada khabar mubtada' mahzuf atau mubtada' khabar mahzuf. Itu di segi i'rab lah kalau kita ngaji nahwu. Atau menjadi fi'il. Atau menjadi maf'ul bagi fi'il yang muqaddar. Itu pandangan-pandangan ulama. Tak usah balah dalam benda lagu tu. Ini comel dah ni. Cuma cara bacaan. As-salah la ilaha illallah dulu. Bilal ini dia derah nak pergi makan moreh pula. As-salatu la ilaha illallah dia pergi wasa. Kita pun jadi tak tahu pasal jadi balah. Padahal dia ada benda pun. Dan pula dia bukan syariat. Bukan syariat. Dan ambil mana pula? La ilaha illallah. Ambil pada hadis Nabi. Nabi kata, man qama ramadhana imana. Barang siapa mendirikan salat sunat Ramadan. Imana. Dalam keadaan imam. Imam di mana zikir dia ni? La ilaha illallah. Ramai dah orang tua-tua dulu. Soalan seterusnya. Seorang isteri yang tak boleh salat jemaah di rumah. Dan dia tak boleh ke masjid kerana dia ada anak kecil. Adakah suaminya boleh tidak pergi masjid? Atau alasan nak berjemaah dengan isteri di rumah? Jawabnya tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau semayang sunat, molek dia berjemaah dengan isteri. Kalau semayang 5 waktu, lebih baik dia berjemaah di masjid. Tetapi jika ada orang sakit, ada benda yang kita tak boleh terlepas pandang di rumah, tidak mengapa. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, kalau ada orang tak berapa sihat yang perlukan penjagaan, maka tidak mengapa meninggalkan solat Jumaat. Solat tarawih. Solat Jumaat. Gitu juga orang gula, kayu api basuh, lambat masuk. Patutnya belum Jumaat masuk dah. Dok masuk. Jangan tinggal pergi Jumaat. Balik acul bu pergi gula. Jadi seorang boleh tak pergi main Jumaat, duk kucar gula. Kalau kita berigat. Rupanya boleh kucar gula. Takut punah harta. Ataupun kalau kita pergi main Jumaat, ada orang curi nak masuk. Nampak? Orang curi duduk dah kat tingkat. Mungkin Jumaat jaga rumah aku masuk dulu. Kita pun jaga rumah tak pergi. Pokoknya harus. Contohlah kata ulama. Apalah kalau tarawih tu apalah sangat. Jadi kalau kita tidak ada permasalahan penjagaan, kita ejah hak benda sunat, kita jemaah di rumah. Betul tak? Kerana banyak jemaah di rumah ni, suami pun, isteri pun jadi suka ke kita. Bukan kata gitu. Semua benda kalau kita buat berjemaah dengan isteri, dia suka kita. Nak mandi. Kalau Rasulullah kan dia mandi dengan isteri dia, kita tak mandi dengan isteri.
Tak mandi tak isteri tak? Tak pernah? Dulu-dulu lah. Ha? Dah gamak dah ni dah bini tua dah. Cari hak muda sekor lagi. Dah. Dah bila kita mandi dengan isteri kita, dia rasa suka kita. Hak kita dia ada sakit hati, sutir dua, dia jadi hilang. Tak percaya wak? Hak dia sakit hati ke kita, ada sutir 2 poin, jadi hilang. Itu kelebihan. Tak? Kalau masak kita batu dia, duduk rumah kita buang dia. Kalau dia duduk tengok main game, kita main attack. Berjemaah maknanya berdua-duaan dia. Dia suka. Tak? Sebab tu bergurau. Mandi tu dia gurau. Bini kita pecek obat gigi. Tak? Kita simbuh air. Nah, bini kita jiru sabun, kita jiru kelorok atas muka. Dah. Nampak tak? Nah, jadi seronok. Ada anak kecil tak boleh tinggal. Jaga. Isteri jaga. Baru ni duk balah pula. Dia kata orang puan molek mayan di rumah ke molek mayan di masjid. Secara mutlak di rumah. Kerana banyak hadis. Antaranya salatul mar'ah fi baitiha khairun min salatiha fil masjid. Solat seorang perempuan di rumah sebenarnya lebih afdal dari solatnya segala masjid. Nampak? Muat hari semayang apa pun, semayang tarawih ke, semayang duha ke apa ke, lebih di rumah. Tapi bukan larang pergi di masjid. Kan hadis yang lain dalam Baihaqi, dalam Ibnu Hibban. Jangan larang binimu nak pergi masjid. Biar dia pergi lah, tempat molek. Tak? Dia nak kabar mana lebih? Lebih di rumah. Pasal perempuan itu dia pamor dia tu, gewang dia tu tubik kalau duduk di rumah. Dia tubik di rumah, kurang gewang. Tak gewang dia. Star dia. Mana kalau dia duduk di rumah, 5 star. Kalau pergi jalan, 1 star. Mana kehebatan dia di rumah. Tu orang puang. Nampak? Kita tak hebat di jabat. Di rumah sukong. Nampak tak? Kita jabat comel. Tengok bini kita tak? Kat mana lawa? Masa pergi jabat ke di rumah? Semua kita tanya dari Perlis sampai ke Johor lipat balik naik Kelantan di jabat comel. Tunggu, tengok di rumah kita ada dia nak bedok bini kita. Abang aku apa balik nak bedok, nak mandi, nak sepu, nak tu tak ada. Nak pergi jabat tengok nak betul ke baju tu, nak mandi tu, mukanya undercoat 3 lapis. Nak pergi jabat, tapi bukan jabat agama lah, maidang. Undercoat lagi 3 lapis, spray clear kot luar, kilat macam magak rezek muka. Tak. Pasal apa nak suruh orang jabat kata orang lawa? Jangan. Wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jangan berlebihan. Bukan larang. Jangan banyak angak. Jangan comel angak. Jangan over sangat kalau nak tubik rumah. Melainkan mu nak over, nak lebih, nak tu depan suami. Nampak? Tengok bini kita. Tak percaya mu sekodeng kali. Lepas mandi tengok dia buat benda. Ni betul muka ni. Aku hitam dah. Buat muka, pakai spray clear, masuk blusher, masuk eyeshadow, masuk eyeliner, masuk ni mulut ikan guang ni. Ni suruh merah sini. Nak. Tekok ni semua, baigong, sheltok. Nak. Baju nak kena matching. Ni kalau kuning muda ni, kuning tua. Nak kena pula dengan kasut. Pakai dah kasut hijau, kain kuning tak kena. Cabut pula masuk tipar lain pula. Nak. Buat kekuk tengok kot cermin. Nak betul. Jalan ni, catwalk. Masuk jabat agama. Ke jabat maidang. Kaki ni gini, bubuh hak ni, kaki ni waktu beg luar masuk dalam. Hak ni waktu beg luar, ni masuk dalam. Itu jalan. Ada anak 7 dah anak. Ni jalan gitu. Oh, gua tengok comel tu, Cik Ani kita. Tengok orang lah. Nampak tak? Dia buka pintu jabat tu, wah, bau wangi dah. Tak? Dia tengok bini kita di rumah sekarang. Benda atas ni, eyeshadow ke benda? Isi ikan kisi. Duduk atas ni 2 keping. Nasi atas bibir. Tak? Jadi masalah kita pun tengok, tak sting. Dah. Jangan gitu. Untuk suami kita. Kawan-kawan saya, bukan saya lah, ramai yang nak kahwin lagi. Tapi mereka takut. Cuba bagi panduan. Kamu duduk jabat agama, nak panduan apa lagi? Tak? Kamu ke Qadi aja. Dah. Seorang sudah, tak seorang ramai dah. Kita tu pasal nak buat ngajar, buat modal. Jadi sakit kepala. Ni pula bering tak ada.
Nak. Seorang 3-4 ribu habis sebulan. So lah nak. Abang tu kita tengok borang poligami ni berapa? 9 ribu gaji tak? 9 ribu gaji. Nak. Dah nak ambil dua ni 9 ribu. Pengaruh tu gaji pengaruh. Mana 9 ribu tu habis dia. Nak. Dah pengaruh. Beli lok-lik makan. Faham lagi? Nah, satu bank lah. Nah, tapi tak ada masalah. Nah, bukan kata masalah apa, bukan larang. Nah, kalau boleh tak payah. Nah, seorang sudah lah. Memang boleh. Nah, fankihu ma tabalakum minan nisa masna 2. Wasulasa waruba 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, kalau keberat berasa seorang sudah. Nah, kita bini suruh nikah. Kalau tangga bini suruh nikah tu lain lah. Kita tak mau kita lari dah. Pasal kau nak berpisah tekok. Nikah lah. Nampak mana? Tidak mati kita. Ada satu hari tu mengajar di Kemamang. Jadi habis mengajar tu, tak habis mengajar di kertas tu, kertas soalan. Nampak? Dia kata ada saya begini. Nak jumpa juga ustaz lepas sembahyang kat di pintu masjid. Lepas tu jumpa sungguh. Bawa air mai ajak. Benda masalah. Bini dia ni baru ni buat reunion. Bila reunion jumpa kawan sekolah lama. Satu kelas baik sungguh daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi tak mahu pisahnya nak suruh saya nikah dengan kawan ni. Nak memadu. Saya tak mahu. Jadi nak suruh buat air semai ajak, nak suruh bini minum, bini pun jadi tak suruh dah dia. Gitu semua bodoh dia tu. Tak. Orang jabat kamu ada bini buat gitu. Ada. Tapi baiknya untuk lelaki. Nak. Siapa tak embuh. Suruh buat air semai ajak, tak embuh. Nak suruh bini dia minum, bini pun tak ingat ada ke kawan dia. Tak embuh. Mana dia tak. Dia tak embuhnya poligami. Yang sebenarnya orang poligami ni semua banyakkan lah. 99.9% nak. Tak? Tapi masalah. Dia molek sekejap je. Dia wajib ada gini. 6 bulan pertama perang dunia. Wajib dah. Tu guna 3 jenis bom. Hidrogen, atom, nuklear. Tu kalau sengit dapur guna. Pecah-pecah atak. Lepas 6 bulan dipanggil perang saudara. M16, Kalashnikov, grenade launcher. Lepas tahun barulah dipanggil peperangan sniper. Ada KIS, ada isu, nembak. Tak ada isu, senyap. Gitulah sampai ke bila-bila. Betul tak? Soalan seterusnya. Ayah Kiyah non-Muslim. Kiyah nak bagi harta ke anak dia. Kiyah ni baru masuk Islam. Jadi suami Kiyah kata dia boleh ambil harta. Kena bagi kepada Baitul Mal kalau dia ambil. Jadi nak kira guana. Sebab ayah dia bagi harta masa dia hidup. Kiyah lah ayah Kiyah ni non-Muslim. Ayah Kiyah nak bagi harta ke anak dia. Kiyah ni baru masuk Islam. Jadi suami Kiyah kata dia tak boleh ambil harta tu. Kena beri ke Baitul Mal. Doktor gitu. Jadi kalau ayah belum masuk Islam, anak masuk Islam, ayah yang kafir tadi nak beri harta boleh. Yang tidak mewarisi dengan sebab kematian. Dia tidak mewarisi. Okey? Dengan sebab kematian. Anak dia peluk agama lain. Okey? Mak dia masih keluarga semua Islam. Anak tu peluk agama lain. Berlaku kematian tuang harta ayah. Anak itu tidak mewarisi. 2 sebab menyebabkan seseorang itu tak dapat harta. Pertama, dia murtad. Na'udzubillah. Yang kedua, al-qatil. Dia pembunuh. Dia yang bunuh ayah. Balah dengan ayah, tikang ayah, ayah mati. Tak makan saka. Kerana dia yang membunuh. Tapi dalam kes ini bukan bab kematian. Anak masuk Islam, ayah kafir lagi. Ayah nak beri harta ke anak masuk Islam ni, laki dia pergi larang, suruh ke Baitul Mal. Tak ada kena gitu. Ketika buka puasa di sebuah surau, bila tersilap azan awal seminit sebelum maghrib. Tapi bila tahu kesiapan itu sehari lepas itu. Adakah bila perlu umumkan kesiapan itu kepada semua jemaah yang berbuka awal itu? Baik. Seminit buka awal. Dia kaedah dia gini. Kalau tersilap pada masalah sahur, dimaafkan. Tersilap masalah buka kalau, batal puasa. Faham? Dia ingat ke, tak subuh lagi, pasal tak bang lagi. Rupa bang dah, spekar rasa. Dia pun makan sikit lagi, lepas tu baru berhenti.
Dengar-dengar qomat. Ngomong qomat dah. Rupanya speaker rosak dia. Tersalah dah. Dimaafkan. Nampak? Dimaafkan. Atau dia ingat dak subuh lagi. Padahal sudah subuh. Dia minum air setegak. Kerana dikira kaedah baqaul asli asalnya belum lagi subuh. Di kaedah gitu. Tapi kalau alik buka, tak boleh. Kalau kita cuai, ataupun orang yang tidak ada tauliah melakukan azan, salah kita. Kena qada. Pernah berlaku ladang itu. Pukul 6 suku buka puasa ramai-ramai. 6 suku buka. Patut 7 suku. Jadi bila bang pukul 6 suku tu, kaluk habis. Moncik-moncik lah. Kalau tak kerti nak tengok jang. Kaluk kali ubuh nasi pun makan. Wang bang. Kaluk kali 6 suku. Bangun tu makan. 4-5 buah rumah jugalah dengan kabarnya. Yang tahu tu jadi tak ada asyhadu alla ilaha illallah. Allahu akbar. Allah lama. Rupa orang gila main speaker. Tak suka. Alah bodoh. Apa dah. Jadi hak makan tu kalau tak tahu benda, tak cek, tak perhati, batal. Faham lagi? Okey? Batal. Tetapi sini. Sini ni masalah azan. Minit salah. Okey? Kena khabar kat orang. Keruak senyap. Dengar baik-baik. Kata ulama, jika salah itu berdalil dengan martabak yang nombor 1, tidak dimaaf. Tapi kalau seminit 2 itu dengan martabak yang nombor 2, dimaaf. Martabak benda pula. Rupanya masuk waktu maghrib ni ada beberapa martabak. Martabak paling tinggi, mata melihat sendiri, ghurubu syamsi. Matahari tergelam. Tengok diri dah matahari tergelam. Contoh. Okey. Tak tergelam dia sikit lagi. Makan dah. Tidak dimaaf. Tapi kalau takwim, dia kalau azam dia tengok matahari ke tengok takwim? Dia jawab. Takwim. Tengok takwim, tengok azam. Tengok jam. Okey. Takwim ni buat seminggu kali ke setahun sekali? Tahun sekali. Setahun sekali ni ahli palak buat, dimaafkan paling lama 3 minit. Nampak? 3 minit maaf. Takwim kalendar. Sebab tu kita tengok kalendar tu ada lari sikit seminit 2. Kadang-kadang kita ambil kalendar Jabat Agama buka 7.18. Dah batal 7.19. Dimaafkan. Faham lagi? Main day 7.20. Dimaafkan. Rupanya 3 minit dimaafkan kerana buat itu atas jalan zonniyah saja. Yang tak maaf tu, pak suku dia buka dah. Dia baru tidak dimaaf. Okey? Kalau tengok dengan mata dia sikit lagi nak masuk bulatan matahari, buka dah. Tiada maaf. Wajib kena kabar semula ke orang kampung. Aku bang kemarin, tak masuk ke matahari. Tapi kalau kata seminit lewat, boleh jadi masuk dah, boleh jadi tak masuk lagi. Kerana pada masalah takwim, dia boleh jadi lewat seminit, lewat 2 minit, deras minit, deras 2 minit. Faham lagi? Dimaafkan. Jayah kabarlah. Okey? Sebab dia masuk waktu dah, baru orang bang. Bukan masuk tu, gitu lalu. Tak. Bukan. Tengok jam, tengok takwim. Tahu tak? Bila tengok, masuk dah ni. Masuk dah bang tu, dah. Wisnet lagi. Lepas tu buka ni pula, testing kan. Mana buka tadi dah. Dah. Tak usah bimbang lah. Kaki kabar pula. Pengumuman. Lelah lah kapung. Tapi kalau 10 minit awal, kena kabar korang. Adakah dibolehkan buka puasa dengan jima'? Ni nak tanya ni. Di corner kot lain dulu. Hukumnya harus. Okey? Pasangan suami cukup pandamu dah. Tak? Sunat? Tidak sunat. Sunat berbuka dengan makan. Makan apa paling afdal? Kurma. Aftiru ala tamrin. Makanlah kamu berbuka puasa itu dengan kurma. Kurma mana paling afdal? Kurma basah. Tak ada kurma basah, afdal kurma kering. Tak ada kurma kering yang kita beli kedai Aziz, maka dengan air sudah memadai. Tiba-tiba ni baru kahwin. Orang kahwin yang buka dengan persetubuhan. Hukumnya tidak haram. Itu tunggu berdiri. Dung-dung. Orang muda kan, waktu jangan kahwin, bulan Syakban. Masalah. Banyak berlaku kafarah. Nikah 29 Syakban.
Esok ngata 1 Ramadan. Tak, orang puang kita ni dia fitnah kok bagi suami. Tengok bulan lain kalau kita panggil dak, wi, apa tu air kembur dak masuk lah bilik. Dia buat lipat tudung. Lepas jenera tu lelaki belalok mata-mata tidur. Tak, tapi kalau bulan Ramadan, dia buat mudah. Dia buat cabut kain depan kita. Itu beg layang ulat mandi tatang lari macam toyo. Kita pula perut lapar tengok. Nampak? 2 bulan ngarah kena. Nampak tak? Nenggur nampak. Padahal bini kita punya pasal. Dia qada sehari je. Kita 2 bulan. Tak, Syahrai ni mutatabi'ain ni dia punya pasal. Tak, wa'ana. Kenapa orang laki-laki bulan tanya dah. Ada dah. Kalau kafarah kena 2 bulan berturut-turut. Sedangkan tidak bagi perempuan. Tengok. Itu pula dah soalan yang ke-17. Dia agama ini syariat. Syiar ni semuanya daripada Allah dan Rasul. Okay? Menyempurnakan itu dengan ijma' dan qiyas ijtihad para ulama. Okay? Lepas tu nas tu ma la yahtamilu ta'wil daripada Quran dan hadis. Datang kepada kita begitulah. Ittiba' itu nombor 1. Mengikut apa yang datang kepada kita. Jadi orang perempuan tak kena kafarah. So dua-dua suami isteri menyebabkan rosak puasa Ramadan dengan sebab persetubuhan, suami berdosa, isteri berdosa. Suami wajib qada, isteri wajib qada. Tapi tambah lagi kepada suami saman, siyam syahrain mutatabi'ain, kena puasa 2 bulan tu. Pendapat muktamad jadi 61 hari. Sehari qada, 2 bulan kafarah. Pendapat yang kedua muqabil dia 2 bulan kafarah saja, tak ada qada dah. Atas qada tu atas 2 bulan tu dah. 59 hari dah puasa, esok hari ke-60 dah ingat niat. Kena buat semula. Lelah tak? Lelah. Tak? Dah tu bank lah. Kalau boleh bulan puasa ni bubuh lah robok bini. Nampak? Jadi fitnah sangat. Tak? Apa syarat membolehkan musafir tidak berpuasa? Syaratnya kita keluar dalam keadaan berpuasa. Jangan pukul 6 pagi bahan nasi dah. Apa nak pergi KL? Tak boleh. Keluar dalam keadaan berpuasa. Okay? Sampai di perjalanan, kita boleh berbuka ketika kita rasa lapar. Bagaimana pendidikan diterapkan oleh Nabi SAW menghadapi perang ketika berpuasa? Bolehkah beri penjelasan? Jadi ketika peperangan Nabi berpuasa dan ada yang tidak berpuasa dalam sebab musafir. Okay? Macam biasa kita. Tak nanti perang lah. Kalau kita sakit, tak perang mana-mana pun boleh berbuka. Kalau kita bermusafir, walaupun bukan tujuan ibadah, tujuan ziarah ibu bapa, ziarah kawan-kawan lama, sekolah lama pun, hukumnya harus berbuka. Tapi mulakan dengan niat berpuasa. Sampai pada waktu kita tak tahan, kita boleh berbuka. Pengiraan tahun orang untuk bayar fidyah bermula tahun dia tinggal atau bagaimana? Jika dia dah qada jumlah hari ditinggalkan fidyah tersebut berkurang atau masih dikira. Kalau kita sudah qada, maka fidyah itu tetap jadi hutang. Contoh, kita ada 2 fidyah, 2 qada. Kita sudah bayar qada tapi belum bayar fidyah. Fidyah tidak hilang. Jadi zimmah tetap menjadi hutang kita. Tapi kita sudah bayar fidyah, cuma qada saja tinggal, maka qada juga menjadi hutang. Dua-dua sudah dibuat, dua-dua sudah lupus. Apakah status puasa yang kerja dan keadaan suhana bersama majikan bukan Islam yang susah memberi penjelasan untuk solat dan kesannya dia tak dapat solat pada hari tersebut? Tak boleh. Majikan berhak melarang daripada solat sunat sahaja. Adapun solat fardu, majikan tak ada hak melarang. Maknanya, dia boleh atur tak semayang awal, semayang tengah, tak semayang tengah, semayang lewat. Tapi masih di dalam waktu. Sebab tu kalau kita bekerja di tempat yang tak benarkan kita solat yang wajib, jangan kerja lah. Kerana rezeki Allah tu luas. Kita nak keberkatan je. Kita ni hala kebalik je. Kita nak tempat kita asal ni bukan asal pasir panjang, asal Tok Molo, bukan asal kita syurga. Antum min Adam. Kamu semua daripada anak-beranak Tok Adam. Tok Adam bukan orang macam bertiga. Tok Adam bukan orang kepelang. Tok Adam orang syurga. Jadi kita nak balik semula ke sana.
Kalau siapa tak boleh tunduk kepada Allah dalam perintah yang wajib, jangan kerja. Walau gaji besar mana sekalipun. Itu ujian kita. Kan kita ni sedang diuji ni. Duduk di dunia ni dah. Ni uji dah. Walaupun semayang fardu, dia sanggup tinggal. Kalah dalam ujian. Orang gini sanggup berhenti kerja. Menang dalam ujian. Innabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami sedang test kamu. Hak mana hak imtiah, hak cemerlang di akhirat nanti. Soalan seterusnya. Apakah hukum orang pergi Mekah menggunakan duit sumber yang tidak ketahui halal atau tidak? Syubhah. Bermakna dalam keraguan. Tak elok. Ibadah ini taklah yang elok-elok. Kerana Allah itu elok. Ya la yakbalu illa tayyibah. Allah tak terima melainkan yang elok. Okey. Anak Nabi Adam Habil dan Qabil. Okey, Habil dengan Qabil. Maknanya Habil bin Nabi Adam, Qabil bin Nabi Adam. Nampak? Anak Nabi. Allah suruh beri derma, beri sedekah. Habil beri kambing yang gemuk-gemuk. Qabil ini dia cerdik, dia beri buah kurma hak rosak-rosak dah. Faham tak lagi? Hak tak molek. Allah tak terima hak Qabil. Tak terima. Padahal dia anak Nabi. Anak Nabi Allah tak terima. Hak tak molek. Dan kita anak YB pun tak. Nampak tak? Kita orang biasa-biasa je. Lagilah tak terima. Dah kalau anak Nabi hak tak molek, Tuhan tak terima. Dah kalau kita. Faham tak? Kita bayang. Jadi hak molek-molek lah. Kita nak pergi Mekah kan. Sekali itu saja yang menjadikan mabrur. Kita bahang. Orang kata dah buat ni, asal gi sudah. Tak boleh gitu. Kan dia ada persyaratannya. Biar hak molek. Kita makan nak molek. Ada sikit je tak molek, kita tak makan tak. Orang puang nak tanya. Ini seperiuk nasi air, seperiuk. Tahi ayam sesudu. Gaul. Mu nak makan tak? Sudu je. Tak banyak sudu je. Makan tak? Dah kalau tahi ayam seperiuk, nasi air sesudu, lagi tak makan. Faham lagi? Begitulah. Manishtara sauban bi'asyarati darahima. Barang siapa beli baju harga 10 riyal, dirhamun min haram. Serial itu haram. 9 riyal itu halal. La tuqbal salatuhu ma dama fi. Selama dia pakai pakaian tu, tak terima sembahyang. Komen nombor 2, segok nombor 2, halal. Nak gaya tak apa, nak pakai Mercedes, BMW, nak pakai apa, halal. Halal baik. Tapi kalau haram, main bil pun balik awal. Kita kadang-kadang tu terperdaya dengan harta tu lah. Orang kaya, dia bukan, kaya tu tak salah. Saya itu pergi di Perak, balik lalu ke Cameron Highland, singgah semayang di Gua Musang. Singgah di Gua Musang, mari Porsche GT3. Masa tu 2.5 juta harga kereta tu. Berhenti depan masjid Gua Musang. Keluar pakai blazer. Orang kaya. Buang blazer apa semua, sakut di kursi, lipat lengan baju, kunci kereta, ambil uduk mayang. Tengok. Kereta 2.5 juta mayang. Kereta Viva tak mayang dah. Faham lagi? Jadi yang jahat tuang ke kereta? Tuang kereta, bukan kereta jahat. Mana ada Ferrari masuk neraka lagi, tuang dia dah mayang. Bukan rumah banglo jahat, tuang dia. Kalau sombong, balik awal. Kenapa kita dapat ada sikit pun tak mayang dah. Naik main biar. Nyamuk takdim pun tak, nyamuk takhir pun tak serik ke Apakah hukum peniaga bazar Ramadan jual makanan berat tak habis jual semalam, menjual pada esok hari dan makanan itu masih lagi tidak basi? Baik. Dia jual kuih kemarin tak habis. Ada 100 hotel lebih. Nampak? Kuih bakar. Esok dia jual pula. Boleh. Apa boleh? Tidak basi lagi. Ada syarat? Ada. Kena beritahu kuih semalam. Kena beritahu. Sebab kalau tak beritahu, orang duk ingat kuih hari ini. Ada helah situ. Ada keterpedayaan. Orang rasa tertipu. Tak boleh. Nampak? Satu hari Nabi dia tengok orang jual pasar. Dia pun seluk tangan di buah. Nabi seluk dalam buah dia, bawah ada basah rupanya. Nabi kata, ya tajir, ma hadha? Benda mu ni. Apa mu letak hak basah belakang orang tak nampak? Letak depan biar orang nampak. Orang nak beli juga, halal. Lalu Nabi kata, laisa minna man ghasyah. Jenis nipu orang lagu ni bukan kalangan kami.
Nampak? Jadi kena khabar. Laut mareng. Tulis situ. Tulis besar. Laut mareng. Laut 4 hari lepas. Tulis situ. Kalau kita tulis, lagi orang tak beli pula. Baik, kalau mung tukang beli, mung beli. Tak beli lah. Jangan awak kau orang gitu. Jadi kalau hak kemarin tak usah jual dah lah. Tekos-tekos jariah tak. Tak. Ada orang dia tunggu dak habis baru nak atas sejik. Kalau nak barakah, nak banyak pahala, masuk jual tu asing sudah hak masjid. Hak molek. Ni dak dati habis dak wi. Dak habis wi. Tok imam ni makan juga kuih kerah ketum. Cabut tu tubik dengan gigi-gigi. Nak sesek atas bawah. Tak. Apa beza puasa yang boleh dipahami antara puasa orang Yahudi dan orang Islam? Antaranya ulama kata orang Yahudi dia puasa dia tak makan sahur. Kita orang beriman makan sahur. Tasaharu makan sahur. Ada orang kata, aku tak main sahur. Mu macam budak kecil makan sahur. Body akak berat bawah. Tak apa tak sahur. Order tu cakap itu. Bukan masalah gagah. Fa inna fis sahur barakah. Kerana dalam makan sahur mu bangun dengan bini mu tu keberkatan tu. Tak, kita nak keberkatan ziyadatul khair ilal akhirah. Hidupmu makin bertambah banyak upgrade benda-benda akhirat. Itu makna barakah. Tak. Bukan makna salah gagah. Walaupun seteguk air. Kerana bangun sahur itu sunnah. Jadi kita katanya Nabi orang kafir, orang Yahudi dia puasa tapi tak makan sahur. Pagi tadi saya minum air masak. Di penghujung waktu sahur tiba-tiba terdengar azan. Berkumandang. Bolehkah saya minum lagi? Apakah batal puasa saya? Dia minum air masak pagi tadi sahur. Kemudian bila orang orang azan boleh minum lagi ke tak? Jawabnya dengar baik-baik. Ramai dah jadi salah faham. Keluar beberapa orang ustaz dalam TikTok. Dia kata kalau kita tengah makan sahur, orang azan boleh makan lagi. Ini masalah. Di waktu baik hadis, kita pun terpedaya. Sebab itulah, bukan tak boleh tengok TikTok, media sosial dan sebagainya. Tapi kalau boleh ada talaki lah, hadirlah majlis-majlis ilmu. Dia baca hadis. Nabi kata, guana, iza sami'a, dia baca, iza sami'a ahadukum nida, bila salah seorang kamu mendengar azan, wal ina ala yadihi, tangan dia masih sedang memegang air minuman, fala yadhahu hatta yaqdiya ala hajatihi, janganlah berhenti minum sampai selesai habis minum. Nampak? Dia pakai hadis ni. Sebab tu tak boleh terus direct Quran dan hadis. Perlukan penjelasan ulama. Kita tak boleh beli metal pasang diri, kena panggil TMB, kena panggil chargeman, tidak bangkara mampu kerah tuan rumah. Begitu juga kita pakai BMW. Kita tak beli barang komang-komangnya. Order spare part daripada Jerman, Auto Bavaria. Memang original dah, RM1,500 fuel pump. Tapi jangan pasang sendiri. Kena pemain BM pasang. Apa kalau pasang sendiri? Punah kereta. Gitu juga Quran dan hadis. Pasang sendiri, jeng. Quran tu ada tak benda salah? Tak ada tak? A ke Z semua betul lah ke? Man fasaral Quran bi ghairi ilmin falyatabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang mandai-mandai, tak ada ilmu kita tafsir Quran, sedialah tempat duduk masuk neraka. Padahal Quran dah. Kenapa? Kerana jadi tak betul. Bukan ahli dia. Dia patut rawat jabat. Dia ada ahli dia. Kalau bomber, ada panggil Messi. Kalau rumah selaka, panggil bomber. Dia panggil jururawat. Nak ceram, mari jabat agama. Dia pergi jabat air. Jadi masalah bukan ahli dia. Jadi betul hadis itu. Tapi apakah maksudnya bila kamu mendengar azan itu, kamu sedang minum, kata ulama, teruskan minum. Kalau kamu sedang makan, teruskan makan sampai habis makan. Maksud azan itu ialah azan yang pertama bagi negeri yang melahirkan dua azan. Nampak? Azan dua kali. Azan pertama, azan orang sahur. Lebih kurang pada pukul 5 pagi. Azan yang kedua, azan subuh. Iaitu pada pukul 6 pagi. Jadi kalau kamu dengar azan yang pertama, masih boleh lagi makan. Teruskan makan. Itu maksud hadis.
Tapi kalau masuk waktu subuh, azan itu tak boleh makan. Kerana makna solat itu, makna puasa itu ialah tak makan dari masuk waktu subuh. Bukan daripada selesai sahur. Apa makna puasa? Al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Tak makan, tak minum daripada masuknya waktu subuh sampai maghrib. Bila masuk waktu subuh? Dengan permulaan azan. Dah tahu dua mana pula azan tu ada dua. Hadis yang lain kena tengok pula. Hadis tadi riwayat Abu Daud. Tengok Bukhari Muslim pula. Daripada Abdullah bin Umar. Katanya Nabi SAW. Inna Bilalan yunadi bilailin. Sesungguhnya Bilal Ibn Rabah. Bila dia azan tu masih malam. Bila ba'da Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh makan lagi. Kenapa? Bilailin. Pada waktu malam. Maknanya belum subuh. Nampak? Hatta fakulu washrabu. Bila dah bang, fakulu washrabu. Makan lagi. Minum lagi. Boleh lagi. Dah bila tak boleh minum? Hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Sampai kepada ibnu ummi maktum bang. Baru tak boleh makan. Bermakna ada berapa bang? 2 bang. Jelas lagi. Macam meloteng. Itu mana pandai kita pun orang habis satu Malaysia ada. Kena kodok balik puasa. Jadi bila bang masih lagi waktu sahur. Fakulu washrabu. Lepas pada bila bang mu dengar pun makan lagi, minum lagi kalau tak selesai lagi. Hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum. Sampailah mula azan oleh ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang kedua. Dia bang pada bulan Ramadan, bang yang kedua. Bilal bin Rabah, bang yang pertama. Kan jelas maksud. Jadi kalau kamu dengar azan subuh, kamu berhenti, tidak batal. Bagaimana cara perempuan nak bersuci daripada lendir keputihan pada siang hari puasa? Kerana jika bukan hari puasa, boleh dimasukkan sedikit untuk mengeluarkan keputihan. Jangan sampai had batin. Yang menyebabkan batal puasa, 4 rongga terbuka manusia. Mulut, hidung, telinga, kemaluan. Bukan sebab tak boleh masuk langsung. Boleh. Mulut boleh masuk. Jangan had batin. Nampak? Mana batin mulutnya? Lebih pada halak. Halkum kita. Kalau orang ngaji tajwid, dia panggil huruf halak. Tak? Lepas pada dengung mati, kalau jumpa dengan huruf halak, boleh dengung tak? Tak boleh ya? Tak? Kalau lama pergi dengung dengan mana balik awal. Faham? Nampak? Kat sebut Hamzah tu. Lepas pada tu, baru dia panggil batin. Sebab tu kita masuk muruh gigi dalam mulut ni. Ni. Buh kolgate. Gonyoh. Batal tak? Batal tak? Perempuan jawab. Tak batal. Pasal apa tak batal? Masuk dalam mulut. Tak lepas pada tekak. Tak batal. Tak batal. Waktu tu kita lagi tak batal gonyoh tangan. Lagi. Orang gonyoh tangan. Nampak? Jadi hidung kat mana hidung pula? Hidung khilaf ulama. Ada yang mengatakan lepas pada tulang hidung ni. Tapi yang lebih kuat ialah sampai ke otak baru batal. Apa ke otak baru batal? Itu pandangan fuqaha. Jadi kalau kita korek hidung ni, ada tak orang korek lebih dari tulang? Ada korek dengan screwdriver? Itu baru batal. Tak batal. Telinga kat mana? Melepasi gegendang. Ni gegendang, tangan kita sampai ke gegendang. Kalau sampai, tak batal lagi. Lebih pada gegendang. Kalau masuk air, keluar balik, tak batal. Masuk air, jadi dengung, dung. Tu baru batal. Lebih pada gegendang. Ini telinga kita Tuhan buat, jari kita ni. Setiap telinga kita dengan jari tuang telinga, kalau kita rodok rong, tak akan kena gegendang. Itu bijaknya Allah. Nampak kan 5 ni kan? Ni, jari kita ni. Kalau cotton bud, kalau kita galik, cocok, sakit tak? Tapi jari tak akan kena. Itu korek telinga. Ni tu awak. Gatal ni korek guna jari telinga. Jari clicking ni. Nampak? Akan saja ni. Ni untuk benda ni. Perempuan jawab. Ni, untuk benda. Pakai cicing, jari manis. Jadi comel lot yang tangan. Tak? Ni jari tengah. Istinja ni. Kan sunat istinja. Jari tengah angkat. Ni jari yang letak bawah. Gonyoh. Mu bahang gini. Gonyoh. Lagi. Gini.
Tempat tubik tu kan sikit je. Baru derah bersih. Nak? Ni untuk dia. Untuk tunjuk. Tayak awal, tayak akhir. Nak? Ni. Brim. Nampak boleh beri. Nampak? Seluruh dunia tak ada sama tak? Semuanya ada belaka tanda-tanda kebesaran Allah. Nakal kot siap-siap ni. Jadi kemaluan dia duduk tinggung. Minta maaf dah mu tanya. Jawab. Dia pun duduk tinggung. Duduk tinggung apa yang terbuka tu kita bersihkan. Ambil air sembuh. Peng. Nak? Sama macam nak mengetahui apa benda ni berhenti tak berhenti, darah kering. Darah haid kita berhenti tak pergi, nak buat ke mana? Nampak? Ada orang ni tak betul cara dia. Dia tengok di pad dia tu. Oh, ada. Lagi. Padahal dia sikit lagi. Dia semayang dalam keadaan haid. Dosa. Bukan tengok di pad. Duduk tinggung. Hari hujung. Okay? Nak tahu berhenti nipah, nak tahu berhenti haid. Okay? Minta maaf tu khabar. Duduk tinggung. Lepas tu ambil air. Sembuh dulu. Sembuh ke mana? Yang muka sembuh ke maluang. Sembuh tu. Kenapa sembuh? Kalau ada darah-darah kering hok lama pagi tadi kemarin, dia akan jatuh dulu. Sebab sekejap lagi kita nak masuk kapal. Nak sembuh. Lepas sembuh, berehat dulu dalam seminit, 2 minit. Buat dalam bilik air, buat tak lambu. Habis benda nak kena kabur. Tak, dia kira bahan tak lambu, jeng bosman tengok. Tak. Nampak? Lepas pada tu, buat masuk cotton bud. Pusing 360. Satu pusingan saja, jangan banyak. Kalau dalam kitab-kitab hadis tak ada cotton bud, perca kain. Dalam Aisyah kata kami guna perca kain. Ambil kain buruk lama-lama tu, perca, buat tajam gitu, buat masuk. Kita senang cotton bud. Betul tak? Jangan beli pasal malam, seria banyak tu kan. Jangan tu, masuk itu cabut kapal. Dah. Lelah pula cari lampu becek. Dah. Faham? Jadi bila kita keluarkan balik, banyak mana masuk? Seruah jari. Tu kena kabur belaka. Minta maaf dah ada mu tanya. Seruah jari masuk. Panjang ni lebih kurang. Masuk, pusing 1360, satu pusingan, keluar. Kalau keluar itu kata Aisyah, putih sebagaimana masuk. Cara dia. Nah. Kalau keluar tu ada orang, orang darah. Bermakna ujung-ujung. Jangan mandi lagi. Ujung-ujung, haid. Cara dia. Ingat ke dah? Kita berhenti pukul 10. Pukul 11. Baru ini kita dengar Sagu Hati Imam Tarawih mencecah 10,000. Apakah pendapat tentang ini? Adakah wajibkah ini diaplikasikan di Negeri Terengganu? Baik, dia beri apa benda ni Sagu Hati kepada Imam Tarawih. Ada orang beri 1,000, ada 500, ada 3,000. Tapi baru ni kita dengar 10,000. Faham tak lagi? Jawabnya terpulang kepada orang yang nak memberi. Terpulang. Awak banyak duit, awak nak beri dia 40,000 kau pandai. Sama macam hantaran. Sama macam hantaran. Berapa makcik anak makcik ni? Anak makcik macam kakak dia lah, 30. Pasal SPM tak pas, 30. Diploma 35, degree 40. Ada apa? Ada warna mahal lah pada aku, anak aku. Tak ada jadi persoalan pun benda lagu ni. Tak ada jadi persoalan. Kita itu dia kata kalau nak mengajar, minta 40,000 bingung. Faham tak lagi? Padahal pesan nama jangan minta witing orang. Rawi sikit lah rezeki hari tu. Rawi banyak rezeki hari tu. Orang ada duit tak ada rezeki hari tu. Ngajar sudah lah. Apa beribu letak harga dan sebagainya. Tak apa comel lah. Nisbah orang yang memberi tak ada masalah. Kita duit kita masjid kita kaya. PT ada 200,000 dalam bank. Kita panggil 2 orang, kita nak 10,000 orang. Ada masalah. Tak menyusah kat orang, tidak ambil duit orang, benda untuk kebajikan. Tak ada masalah. Awak tak setuju, awak cari hak 1,500, hak 2,000. Jangan balas benda lagu ni. Benda ni benda luar. Kita jangan sepit. Kita pihak jadi imam pula, jangan minta harga yang tak patut. Orang beri sedekah kita, gitulah. Kalau kita buat kerja agama ni, kalau lain kita makan gaji lain, dia gaji tetap. Orang beri sikit-sikit lah. Kadang-kadang tu imam mayak-mayak, kan rawi duit. 10 ya.
20 ya tak. Ada orang dah ingat wi, dah alik dah imam. Duduk tak rambut cengok. Bang, rumah tu dah alik dah imam. Dah wi git dia. Tergamuk lagi minta balik lah. Ada rezeki orang pergi atas rumah. Tahu tak? Ingat kalau mana-mana jadi orang ngajar ceramah pun jangan minta orang piti. Orang wi banyak, rezeki kita banyak hari tu. Orang wi sikit, rezeki sikit. Semua berkat belaka. Jangan kita duduk minta-minta. Tak? Imam Syafi'i pernah orang beri 10,000 dinar. Dia ambil. Dia tak minta. Apakah seorang ketua, dia bekukan cuti pekerja, tak bagi dapat pulang balik raya di kampung. Kerana keperluan pekerjaan harus. Kerana dendam haram. Tengok. Okay? Dia memang tak ada kerja pun, saja nak kerak dia. Nak sakitkan hati dia. Hukumnya haram. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tak sempurna iman, melainkan kamu buat benda yang baik kepada orang lain seperti mana kamu suka orang buat baik kepada diri kamu. Tapi kalau keperluan pekerjaan, tak apa, kita bekukan cuti. Jangan kerana dendam. Kalau kita jadi bos, untung jadi bos. Ambil peluang. Apa? Aku ada kuasa, gunakan kuasa aku untuk buat sebanyak mungkin kebajikan kepada orang bawah aku. Itu terbaik. Betul tak? Orang bawah tak boleh nak buat. Bos yang boleh buat. Nak? Bila bos baik, nitah jauh tu. Bagus dia begini. Malaikat, amin, amin. Tak? Tapi kalau kita tak molek, kita nitah jalan, start tengok, nak tahu. Makilah tu dah. Tak boleh langkau di lori. Jadi bos, guna ke kuasa kita untuk menyebabkan orang sayang kepada kita. Itu. Dan kita becen tak boleh dah. Saya suka dengar baca sedap. Boleh tak saya pergi masjid kat lain nak dengar baca sedap? Kok pandang mong dah. Boleh. Zaman Nabi itu sesejik. Zaman kita banyak sejik. Orang duduk sengatong semayang mamang. Orang duduk semayang mamang, mayang dengung. Orang duduk dengung mayang paka. Boleh belaka. Yang tak boleh, pada hari Jumaat, kita tinggal Korea sampai tak cukup korung nak buat jemaah. Situ baru ada ulama sebut tak boleh. Faham? Hari lain bebas. Hari Jumaat je orang lelaki tak boleh tinggal kampung. Mana tak boleh? Kalau dia tinggal kampung, tak boleh nak buat jemaah. Tak cukup 40. Situ baru tak boleh. Dalam keadaan biasa gini, ikut pandang. Lepas tu kita tengok kan, orang dengar. Orang duduk kisah lagi dengar orang sila dengar marang. Orang marang dengar pula kengga. Orang pula kengga main dengar ladang. Musik ketang kali. Tak apa benda molek belaka. Balah apa. Cuma pada hari Jumaat, jangan tinggal Korea. Bolehkah beri ulasan? Soalan yang ke second last. Isu tanam benang di muka menghilangkan kedut serta mengganjalkan kulit muka seperti yang dilakukan setengah wanita pada masa kini. Apa yang keluar dalam website mufti wilayah, bekas mufti wilayah, tak boleh. Kalau gunakan benang, masukkan dalam muka, tak boleh. Dia yang boleh ialah penggunaan sapuan pada luaran. Jangan jenis masukkan sesuatu dalam badan. Okey? Yang boleh dalam bab-bab begini ialah kerana rawatan. Boleh. Kalau atas dasar apa benda ni kosmetik, tak boleh. Maaf lah. Itu fatwa dia. Okey? Dia manusia ni dua. Satu berubat, satu kosmetik. Biasanya perempuan gitulah. Sekarang ni yang banyak buat benda yang haram, potong usus. Haram tu, potong usus. Kerana nak cantik. Tak boleh. Yang boleh potong usus atas dasar merawat penyakit. Tahu tak potong usus berapa? Di KL tengah gila lah ni, 30,000. 30,000. Malah nak jogging, malah naik ke besar, 30,000. Potong usus. Kebanyakan menyesal. Mana sekarang makan jadi tak sedap, makan tak boleh nak makan banyak, makan lebih jadi pening kepala, kadang-kadang jadi sakit perut, makan lebih jadi mutah. Tak, jadi masalah. Tuhan buat boleh-boleh, takut-takut masuk dalam hadis al-mughayyirati khalqallah, mengubah ciptaan Allah, la'anallah, depan kali Allah laknat. Yang boleh kerana berubat. Doktor kata tak boleh. Usus macam ni kalau dibiarkan menyebabkan kesihatan awak terganggu nanti. Usus macam ni kalau dibiarkan menyebabkan awak akan menghadapi penyakit jantung. Baru boleh potong. Biasa badan kita tak salah kata potong usus. Ambil jarum, cocok buat keluar setitik darah. Nak berdosa. Tak boleh.
Pasal bukan kita punya, Allah punya. Dia ada orang hidup saja moreh dah. Duduk saja moreh dah. Nak cakap dengan bini balik kapung. Tunggu minyak turun, tak turun. Dah, ambil jarum, ketak buat gitu se. Haram. Tak boleh menyakiti tubuh. Situ hukum syarak. Nah, gitu hukum. Ada disebut dalam kitab Al-Mufassal fil Ahkamil Mar'ah. Dr. Abdul Karim Zaidan. Cek di sana. Ada PhD beliau buat. PhD dia. Kalau atas dasar macam buat pembedahan plastik. Kalau lah berubat, harus. Kalau kosmetik, haram. Contoh bibir. Okay. Baby beranak, rabik tak? Mulut rabik. Dia buat pembedahan plastik, harus. Kenapa? Kerana masuk dalam bab berubat. Siapa suruh? Nabi. Nabi kata kau mana? Tadawau. Berubatlah. Nampak? Kan umum. Nak, berubatlah. Okay? Sampai masih ada masalah kesihatan, berubat. Okay? Itu buat pembedahan plastik baby kerana rabik. Hukumnya harus. Bini dia tak rabik mulut, tapi nak buat mulut macam Angelina Jolie, congak itu. Nak pergi buat di Singapura, habis 13,000 nak bibir tebal lagi. Hukumnya haram. Kerana bukan sakit, nak menambah cantik. Nampak? Atau masalah bawah dada, maaf. Bawa motor nak balik okat tapi dengan bini, rebah kat okat pelang. Masuklah poket, sebelah lah duk bawah dada. Pergi hospital, buat pendahan plastik. Nak kembalikan balik. Harus. Nampak? Walaupun masuk implang dan sebagainya. Kenapa? Kerana kecederaan. Faham lagi? Itu panggil berubat. Itu dibenarkan syarak. Tapi dah ada belanggar, tak ada apa sahaja nak buat besar lagi. Nak pergi di Canberra, nak besar lagi. Dia ni saya kecil, cawang air zam-zam, balik lagi kolej air tebu. Faham? Hukumnya haram. Faham lagi ya? Itu kosmetik. Tak boleh. Itu mengubah ciptaan Allah, tak boleh. Antara puasa 6 dan buka jika dijemput ke jamuan raya, manakah yang lebih afdal? Soalan terakhir yang ke-36. Alhamdulillah. Tepat pukul 11. Baik. Kata ulama-ulama, di antaranya Syekh Atiyah Saqar sebut dalam kitab Ahsanil Kalam. Ni ulama besar Mesir, dia ni Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar. Orang Azhari dia kenal lah. Saya tak mengaji Azhar, pasal nama Azhar dah. Jadi, kalau kita pergi, kita berpuasa, kemudian dipanggil kenduri. Okay? Bila dipanggil kenduri, panggil jiran dan sebagainya, belanja makan kita, nak suruh kita makan, maka kita boleh pergi kenduri. Kemudian berbuka tu macam mana? Berbuka tu bergantung kepada tuan rumah. Kalau tuan rumah suka je kita datang pun sudah memadai, maka afdal teruskan puasa. Dia buat rumah tu buka, panggil kita. Kita puasa Syawal. Dia kata mari pun sudah memadai. Maka afdal teruskan puasa. Tapi kalau dia tak senang hati kalau kita berpuasa, maka afdal berbuka. Pahala berpuasa dapat kerana kita niat hari semalam kerana Allah, tak akan padam. Begitu juga dengan menyukakan hati orang mukmin, dapat satu lagi pahala. Jadi tengok pada keadaan. Okey? Ada kala molek berbuka, ada kala molek kita teruskan puasa. Sebab kalau kita contohlah, kalau orang nak panggil kita makan kenduri, kita pergi rumah orang, boleh tak? Soalan mudah, jabat agama ni. Orang nak jemput kita, soalan bonus cepumah. Orang nak panggil kita kenduri, dia kenduri nikah anak. Dia nak jemput kita. Kita padahal kita dekat tu rumah. Boleh tak kita pergi? Boleh. Itu ilmu. Boleh pergi, haram makan. Itu fiqh. Fiqh ni makna al-fahmu, faham agama. Boleh pergi, tak boleh makan. Makan haram. Kenapa? Tidak dijemput. Hati-hati kalau kita ni kita nak musyawarah KL. Pergi 2 orang jabat agama. Pergi 2 orang. Kita dijemput kawan kita makan kenduri paka. Kawan kita naik kereta sama. Tak boleh makan. Kalau kawan kita nak makan, kena khabar utama Haji. Haji jemput saya dia hari ni. Kawan saya ni sama jabat ni nak pergi KL mesyuarat. Jadi naik kereta sama. Dia tak dijemput. Jadi nak minta ke Ibn orang, Haji. Kena kata gitu.
Haji kata, tak ada masalah. Tak boleh. Ha. Tak boleh makan. Tak boleh. Dia kata tak boleh. Ha. Rupanya Haji Bakir. Nampak? Tak boleh makan. Nak faham lagi. Kita dah sebuah kereta bahang. Makan haram. Tak, dalam kitab-kitab fatwa, wajib kena gerati mula. Kena gerati dah kalau tak lipu. Kita ni jenis ada lepas main jemaah, ronda motor, 5-6 buah. Cari rumah awak kenduri. Ada berak pergi makan. Makan haram. Biar tak pala. Baik tak ada pisu tu. Makan haram. Okey? Jadi, jawapannya, kalau tuan rumah suka kita berbuka, berbukalah. Kalau tuan rumah kata tak rasa awak puasa pun, mari tu wujud dah. Afdal berpuasa. Wallahualam. Terima kasih lagi pada Jabatan Haiwan Agama Terengganu kerana menghimpunkan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah terima daripada kita. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.